Assalamualaikum, selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, kali ini kita berdua saja setelah beberapa episod bertubi-tubi siri pilihan raya negeri bersama dengan tetamu-tetamu yang lain. Tetapi sebelum kita dive in kepada analisa, kita rekod ini pada saat kita mula membaca berita tragedi nahas pesawat yang berlaku di Elmina berdekatan dengan Shah Alam yang telah meragut nyawa setakat yang saya baca ni 10 orang. Satu tragedi yang menyedihkan dan ngeri juga, KJ. Ya, saya juga ada baca dan ini waktu rakaman Keluar Sekejap. Salah seorang daripada mangsa tersebut mungkin belum disahkan lagi, tetapi sahabat lama saya iaitu Exco Kerajaan Negeri Pahang, tak perlu sebut nama lagi sebab belum disahkan waktu rakaman. Kita ucapkan takziah kepada seluruh keluarga mangsa-mangsa yang terlibat dalam nahas ini. Dalam kita berkesedihan, semalam juga satu perkara yang lebih positif ataupun lebih ceria. Mungkin akan keluar video yang singkat. KJ, saya dan juga pasukan Keluar Sekejap telah pun menggunakan cek pertama daripada advertising revenue yang datang daripada YouTube untuk kita menceriakan anak-anak yatim daripada rumah Nur Kasih, iaitu satu rumah anak-anak yatim di Sunway Lagoon. Ya. KJ dengan saya pergi, KJ tak duduk lama, saya duduk lepas tu saya naik Flying Fox dan sebagainya. Wow. Jadi saya pun diceriakan lah dengan program itu. Tayang badan lah. Tertayang lah macam mana. Oh, tapi, okay. Mungkin boleh nampak dalam video. Tidak disengajakan. Video istimewa kita nanti. Tidak disengajakan. Cuma untuk pendengar, saya nak sambung sikit apa yang Syaril sebutkan tadi. Keluar Sekejap ini kita telah mulakan sebagai satu inisiatif untuk berkongsi pandangan dan juga mendidik masyarakat Malaysia berkenaan dengan isu semasa, terutamanya isu politik dan ekonomi di tanah air dan juga di dunia. Namun demikian, seperti mana yang pendengar tahu, kita tidak minta apa-apa bayaran dan kita memang tak ada cadangan untuk minta bayaran daripada semua. Mungkin nanti ada kelab Keluar Sekejap, mungkin ada sistem subscription untuk kemudahan-kemudahan tertentu, tetapi untuk pendengar umum kita akan terus membawa Keluar Sekejap sebagai satu podcast yang percuma. Namun kita memang ada kos dari segi production, kos dari segi semua yang berada di belakang tabir ni. Mungkin Syaril dengan saya ada kerja-kerja lain, tetapi kita memang kena menggajikan production crew kita, dan banyak sebenarnya yang kita perlu buat untuk menyediakan setiap episod. Dan tanpa meminta bayaran, kita harap bahawa penonton dan pendengar kita dapat subscribe. Sebab YouTube ni bila kita subscribe dan bila kita like, dia akan memberi pendapatan pengiklanan kepada content creator Syaril dan saya. Dan duit itu kita guna untuk membayar kos production Keluar Sekejap, dan kalau ada sedikit ekstra kita akan berkongsi. Contohnya bersama dengan anak-anak daripada rumah Nur Kasih yang kita bawa ke Sunway Lagoon Theme Parks, dan juga mungkin kerja-kerja amal jariah yang lain untuk masa yang akan datang. That's the plan. That's the plan. Okay. So dalam episod ni KJ, saya fikir bahang selepas PRN ni belum selesai lagi. Masih panas dan pada episod lampau bersama dengan Ong Kian Ming, kita berdua dapat berkongsi pandangan, tapi saya fikir tak puas hati lagi lah. Banyak lagi analisa yang kita nak buat. And we had 2 hours. Jadi dah episod yang amat-amat panjang. Dan kita nak cover some of the ground yang mungkin kita tak dapat cover dalam episod yang sebelum ini. Dan juga dengan peredaran masa 2-3 hari, mungkin idea dan perspektif mula tertapak dalam minda dan analisa yang lain. Saya fikir sebelum kita cakap tentang mungkin parti-parti lain, kita spend some time on Barisan Nasional UMNO episod lepas. I think kita still nak cakap tentang perkara itu sekarang kerana ada isu-isu yang masih live. Yang mungkin kurang kita sentuh adalah tentang Pakatan Harapan sendiri, KJ, iaitu diketuai oleh PM sendiri. What is the key takeaway
untuk PMX, pasukan PMX, pentadbiran Pakatan Harapan. Sebelum kita cakap pasal UMNO, pasal Presiden UMNO dan sebagainya, PH tu sendiri juga saya fikir ada kekecewaan mereka melihat keputusan itu. Sebelum saya bagi KJ ulas, dan saya sedar bahawa KJ telah pun menulis satu artikel baru-baru ini yang telah pun diiklankan. My takeaway KJ ialah setelah 8 bulan PM menjadi PM, PH menjadi peneraju kerajaan. Setelah optik yang pelbagai untuk cuba menang undi orang Melayu, setelah pelbagai kompromi yang digunakan ataupun terpaksa dibuat, setelah pelbagai hujah diberikan kenapa tak boleh buat reform dan sebagainya, in the end keputusannya sama ataupun lebih teruk daripada sebelum itu. My takeaway dan harapan saya adalah Datuk Seri Anwar PMX kembali menjadi dirinya sendiri. Kalau dirinya adalah reformis, maka buatlah kerja-kerja reform itu, takbirlah negara itu dengan sehabis baik, jadilah kerajaan bukannya pembangkang. One of our problems KJ ialah kita ada kerajaan yang act macam pembangkang dan kita ada pembangkang yang nak jadi kerajaan menggunakan langkah-langkah tertentu. Saya fikir lebih baik kalau kedua-duanya buat kerja masing-masing. Kerajaan buat kerajaan, pembangkang jadi pembangkang. Ya, saya sambung apa yang disebut oleh Syaril tadi. Pertamanya, walaupun keputusan besar dia adalah seri 3 sama, tidak boleh dinafikan bahawa Perikatan Nasional ataupun PN yang telah beruntung daripada pilihan raya negeri ini. Dari segi penambahan kerusi, dari segi memperluaskan pengaruh mereka dan juga sokongan mereka, terutamanya di kawasan-kawasan orang Melayu. Dan yang banyak rugi adalah PH dan BN lah. Itu kita akan sentuh kemudian. Saya nak sambung apa yang saya sebutkan tadi sebab saya ada tulis satu artikel di Fulcrum, satu portal di bawah Institute for Southeast Asian Affairs di Singapura, di mana saya Senior Visiting Fellow. Tajuk dia adalah dalam bahasa Inggeris, On the Horns of Anwar's Twin Dilemmas. Maksudnya saya menceritakan 2 dilema yang dihadapi oleh Perdana Menteri. Dan saya nak huraikan sedikit sebab saya tengok ada yang komen hanya berdasarkan kepada headline. Biasalah, ya, ini dunia baru, dunia headline, dan semua akan memberi komen sama ada setuju ataupun marah berdasarkan kepada headline. Tapi saya nak huraikan apakah 2 dilema Anwar Ibrahim, ya. Dilema yang pertama, seperti mana yang Syaril sebutkan tadi, adalah dilema ideologi. Sama ada, dilema ini maksudnya persimpangan jalan lah lebih kurang. Sama ada dia pergi ambil jalan A ataupun jalan B. Jalan A dalam dilema pertama, iaitu dilema ideologi, adalah sama ada Anwar be himself, be yourself, dan dia kekal dengan pendirian progresif dan reformis dan meneruskan apa yang menjadi sebenarnya platform reformasi yang dahulu, satu ketika dahulu menjadi platform politik Pakatan Harapan. Ataupun adakah Anwar dan juga PH akan mengambil jalan kedua, iaitu menjadi lebih konservatif, lebih memainkan isu-isu yang ada kaitan dengan orang Melayu, agama Islam, isu-isu 3R, supaya dapat menangkan semula pengundi-pengundi Melayu ini, ya. Jadi ini yang menjadi dilema pertama. Dan kalau ikut pilihan satu, reformis. Reformis juga bermaksud bahawa Anwar dan juga PH memberi tumpuan kepada ekonomi. Ya. Jangan main isu 3R. Bagi tumpuan kepada ekonomi, melaksanakan reformasi institusi, teruskan dengan reform dengan pendirian yang progresif, mempertahankan identiti majmuk Malaysia dan tidak main dengan 3R. So itu option satu. Ramai yang kata saya seolah-olah minta dia pergi kepada option yang kedua. Saya hanya bagi 2 option sebab dilema ni 2 pilihan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sama ada dia nak main konservatif
Seperti mana kita nampak ada beberapa contoh selama 8 bulan ni dia cuba konservatif tapi tak menghasilkan apa-apa. Ya. Ataupun adakah Anwar akan buat apa yang Anwar telah buat juga dalam 8 bulan ni, dia main dua-dua. Sekejap sini, sekejap sana, sekejap sini, sekejap sana, yang juga tidak menghasilkan apa-apa mungkin cara tidak menghasilkan apa-apa. So itu dilema yang pertama. Dilema yang kedua adalah dilema political. Kalau first dilema adalah dilema ideologi, dilema yang kedua adalah dilema yang political, ya. Dan dengar betul-betul, ya. Jangan maki saya, dengar betul-betul. Yang pertama adalah sama ada dia kekal bersama dengan UMNO, Barisan Nasional. Sebab bagi Pakatan Harapan, kalau dilihat secara strategik, strategi dia adalah untuk mendapatkan undi Melayu. Objektif adalah menang pilihan raya. Strategi nak dapatkan sokongan orang Melayu untuk menangkan pilihan raya. Taktik dia adalah untuk menggunakan UMNO sebagai wadah untuk mendapatkan sokongan orang Melayu. Itu beza di objektif, strategi dan taktik. Ramai yang tak tahu, ya. Dan dalam hal ini, UMNO telah gagal sebagai taktik tersebut. Taktik nak menangkan orang Melayu, UMNO telah gagal. UMNO dengan kadar kemenangan 17%, pelajar yang paling corot dalam pilihan raya negeri ini telah kalah. So, sekarang ni Anwar ada dilema, nak kekal bersama dengan UMNO ataupun tidak. Itu jalan pertama. Kalau jalan pertama, kekal dengan UMNO. Kalau kekal dengan UMNO, adakah dia akan kekal dengan UMNO as is? Ataupun adakah dia akan mengharapkan satu revolusi berlaku dalam UMNO supaya UMNO dapat buang Zahid Hamidi dan UMNO jadi satu partner, rakan kongsi yang lebih boleh diterima oleh orang Melayu? Ataupun dia akan, inilah yang mungkin kita akan bincang nanti, dia akan memberi nasihat kepada the powers that be, daripada Baginda Yang Tuan Agong, untuk memberi pengampunan kepada bosku, sebab bosku masih lagi ada pengaruh di kalangan orang UMNO. So itu jalan pertama UMNO. Go stick with UMNO, whether UMNO Zahid Hamidi ataupun UMNO bukan Zahid Hamidi. Itu option number 1. Option number 2 adalah ataupun pilihan nombor 2 dalam dilema yang kedua ni adalah Anwar dia pisah daripada UMNO. PH pisah daripada UMNO. Sebab UMNO dilihat sebagai liability. UMNO dilihat sebagai wadah yang tak boleh menang undi daripada orang Melayu. Kalau dia pisah daripada UMNO dan dia ambil jalan kedua, apa option dia? Option pertama adalah dia go alone lah. PH go alone. Maksudnya PKR kuatkan diri dan meningkatkan appeal di kalangan orang Melayu terhadap PKR. Ataupun dia menggunakan dan dia memberi lebih kepercayaan kepada parti macam Parti Amanah, Parti Amanah Nasional, Parti Amanah Negara, Amanah, ya. Dan kita akan sentuh nanti case study di Kota Lama di mana Amanah telah menang di Kelantan satu kursi. Why not use Amanah? Ada yang kata Amanah is underutilized. Ataupun dan ini yang menyebabkan kemarahan orang PH, dia tak payah pergi dengan UMNO, dia kekal sebagai PH tapi tak go alone, dia mula perbincangan dengan Bersatu. Sebab Bersatu ni boleh dikatakan sebagai wadah yang sentris juga. Tidaklah seperti PAS, terlalu konservatif. Bersatu ni UMNO light lah, ya. Tetapi mungkin itu sesuatu yang tak difikirkan sekarang ni lah disebabkan sentimen pengkhianatan, langkah Sheraton dan sebagainya. Tetapi saya hanya memberi scenario analysis. Ini scenario dia. Saya tak tahu Syaril setuju ke tidak dengan saya punya Anwar's twin dilemmas ni. Panjang lebar KJ terangkan. Pertama ialah saya setuju bahawa KJ buat scenario analysis. Dan saya faham yang KJ buat scenario analysis sebab saya membaca artikel itu. Betul Betul. Okay. So what you did was you laid out the options as you saw it. Tak semua orang faham konsep inilah. Dia ingat setiap kali KJ atau Syaril menulis apa-apa mesti ada agenda, langkah tertentu. Tak ada lah. Kadang-kadang kita buat analisis dan bila kita buat analisis tu, analisisnya kalau menarik dia jadi menarik lah, itu aja. Okay, never mind. Dari segi kalau mengikut pemikiran KJ ataupun cara yang KJ outline, which I think is is pretty accurate in terms of the options yang ada. Izinkan saya pula respon kepada what I think he should do. Yes. If you kalau ikut your way of writing it KJ, first the ideological dilemma kan, adakah dia jadi reform, be yourself kalau ikut cakap saya atau yang saya sebut tadi, ataupun dia continue untuk buat lebih banyak kompromi dan lebih banyak adjustment 3R supaya memenangi hati Melayu konservatif lah, kalau itu cara dia fikir. In my mind
no surprises sebab saya dah cakap ni 2-3 kali, saya rasa pilihlah jalan yang pertama. Kerana Pakatan Harapan ini, dan ini Rafizi saya fikir dalam satu interview media yang lain, dia ada bagi gambaran yang sama. Pakatan Harapan takkan boleh jadi lebih Melayu Ultra daripada PAS dan PPBM. You can't do it. So why buat benda yang you tak boleh? Why compete in a place yang you tak boleh menang? Compete on your own strengths, right? Macam Manchester United, kalau dia punya strength, saya pun tak tahu. Manchester United bad example because no strength now, kan? So Newcastle has a Newcastle strength ialah, they've got a good new midfielder and a good striker. So the way they play. Syaril cakap ni selepas satu perlawanan. Yeah, but we are number 1, in the league. I don't think anyone looks at the league after one game. Anyway, we do. Yeah. Anyway, the point is, play to your strength lah. Play to your strength. So saya harap you should screenshot that the league. I have. It's my favorites. Yeah. So saya harap dalam dilema ideologi tu dia pilih yang sebetulnya lah. Dalam dilema politik yang boleh saya challenge Syaril berkenaan dengan ideologi ni. Okay, kalau dia ambil pilihan yang pertama, maksudnya be yourself, reformist, fokus kepada ekonomi, tak usah peduli soal 3R sebab memang dalam market tu memang tak boleh menang pun, ya. Tapi banyak risiko di situ sebab banyak bergantung kepada keadaan ekonomi. Dan seperti mana Syaril tahu sebagai bekas pengarah ekonomi Jabatan Perdana Menteri, ekonomi Malaysia juga banyak terdedah kepada faktor luaran. So kalau dia go all in untuk bergantung kepada ekonomi dan deliver on ekonomi, tetapi katalah 2-3 tahun akan datang ada global recession ataupun nauzubillah ada perang yang besar seperti Ukraine dan Russia di tempat lain, dan dia akan dia akan expose, terdedah kepada culture war ataupun perang budaya 3R ni yang dia tak layan langsung. Dan tadi saya sebut bahawa dia cuba buat dua-dua. Setakat ini tidak ada hasil. Tapi Syaril mungkin ingat ada seorang lagi yang buat dua-dua ni dulu. Najib. Dia banyak bawa ekonomi, transformasi ekonomi dan sebagainya. Dan selepas dia berdepan dengan masalah 1MDB, dia banyak main isu 3R. Dia rapat dengan PAS, Akta Hasutan, mempertahankan Melayu dan sebagainya. Of course, dia tidak membuahkan hasil untuk dia lah, sebab dia kalah pada tahun 2018. Tetapi Najib menjadi satu model di mana dia cuba main dua-dua. So what do you think? Dua observation tu. Observation pertama ialah bagi saya sesiapa yang jadi kerajaan pun KJ akan terdedah pada risiko tu. So dia main 3R ke tak main 3R ke, kalau ekonomi merudum disebabkan apa-apa sebab, memang whoever is government of the day, that's unlucky lah. I think benda ni bukan hanya kat Malaysia, everywhere. So I don't think that's a factor in your decision making. Kedua ialah dalam topik yang sama, saya fikir PMX dan pasukan beliau harus lebih optimistik tentang kemampuan mereka untuk articulate naratif ekonomi madani, untuk buat kerja-kerja yang boleh menarik pelaburan, yang boleh menarik satu aktiviti ekonomi yang lebih kompleks dan sebagainya, yang semua target dan KPI, 7 KPI yang mereka telah gariskan dalam dokumen tersebut. Talk about that more. Orang risau tentang keadaan ekonomi, tapi kalau kita alih gear sekejap KJ, saya fikir banyak penganalisa ekonomi global melihat setakat ini 2023 tidaklah seteruk yang digembar-gemburkan tahun lepas. Dan di Asia Tenggara, kita ada peluang dengan keadaan de-risking ataupun banyak pelabur yang nak keluar daripada China ataupun mengurangkan exposure China mereka. Memang akan ada aliran pelaburan secara, so if you say that Malaysia terdedah kepada risiko ekonomi global, Malaysia juga beruntung dengan keadaan geopolitik dan geoekonomik pada saat ini, yang mana rakyat kat bawah mungkin tak tahu that you are being lucky. So ride on that potential good fortune untuk pilih jawapan yang pertama. Tapi KJ juga mengutarakan satu lagi persoalan berkenaan dengan sama ada boleh buat dua-dua lah. Saya fikir analogi Datuk Seri Najib itu tak 100% tepat KJ, kerana macam KJ berikan, dia dua fasa. So he didn't do two things at the same time in my mind. Dia punya brand untuk
penggal pertama, dan ni bukan kali pertama saya sebut kat Keluar Sekejap, that I was agak reformist lah. I was a big fan of Najib's first term, implying I was less of a fan of Najib's second term. But his first term tak ada main 3R ni. His first term was more ETP, GTP, hanya terdesak selepas 1MDB 2013 dia main 3R. Correct. Dan selepas 2013 di mana kekecewaan tak dapat deliver, apa lagi Cina mahu punya headline lah. Correct. So then I think dia double down on ataupun dia retreat kepada the comfort zone of UMNO, which is right wing politics kan. Dan saya fikir Anwar boleh buat itu dilema ideologi. Let's go to dilema politik pula. Dilema politik is the more complicated question for me. Tapi pandangan saya ialah stick with UMNO kalau saya dia. But which UMNO? Itulah. So for me, the UMNO under the current president, memang you know what's going to happen. Tapi masalah dia di situ, PH ataupun PMX, dia tak boleh nak dictate siapa rakan kongsi dia dalam UMNO. Dia bukan ahli UMNO. Ahli-ahli PH bukan ahli UMNO. Saya setuju. Dia kena main dengan hand yang diberi kepada mereka, dan hand yang diberi kepada mereka adalah Zahid Hamidi. I think itu skrip yang selalu PH katakan. We just follow lah. UMNO dah pilih presiden dia gini lah. Tapi menteri dalam negeri mana yang meluluskan ROS kata tak perlu bertanding? Dan kemudian siapa yang dalam kempen pilihan raya negeri betul-betul mengatakan bahawa Zahid Hamidi adalah hero, wira, penyelamat kepada UMNO? Pegang tangan. So dia malam pegang tangan. Yes, in some ways dia bukan boleh menentukan apa yang berlaku UMNO, tapi dia enable dia sekarang. But he's an enabler. So bagi saya there is more room to maneuver dan dia mengakulah. Ataupun penyokong-penyokong dia mengaku. Jadi mungkin ini satu ujian kepada pentadbiran PMX. Are you brave enough to use the headroom you have, the space you have, masih bekerja dengan UMNO, tetapi berikan satu isyarat bahawa you can work with different factions of UMNO, different sides of UMNO. So cakap soal different factions ataupun kumpulan-kumpulan yang berbeza dalam UMNO ni, satu perkara yang menarik adalah kelantangan saudara Isham Jalil sehari dua ni. Your new best friend? Well, maybe I'll have him here as opposed to you. But no, sorry. Wow. Joke. Tapi biasanya kita pandangan Syahrir dengan saya sangat berbeza lah dengan Isham Jalil ni yang dilihat sebagai penyokong tegar kepada bosku. Tapi yang paling lantang memberi gambaran seolah-olah UMNO ni memerlukan perubahan total, meaning perubahan kepimpinan, adalah Isham Jalil. Adakah ini menunjukkan bahawa faction ataupun faction kumpulan bosku sudah satu dah mula tak sabar sebab tidak ada apa-apa movement dengan bosku, dan yang kedua menawarkan bosku sebagai partner kepada Anwar. Yang kedua itu mungkin masih jauh untuk kita komen dengan apa-apa keyakinan, tapi yang pertama tu saya fikir mana-mana pemerhati politik dari luar pun boleh nampak lah. Basically grup ataupun kelompok Datuk Seri Najib kurang agresif menyokong kepimpinan presiden sedia ada. Kalau last episode pun dah bercakap dah tentang komen Facebook, posting Facebook Datuk Seri Najib yang memang lainlah nadanya daripada sebelum-sebelum ini. Bila dia katakan kenapa kau duduk tak buat apa-apa. Rupanya lirik lagu. Lirik lagu. Ya, of course dia akan ni. Dia memang purposefully vague. Tetapi dalam vagueness itu memang nampaklah apa yang dia cuba buat. Cuma KJ, kalau saya boleh bagi contoh lagi tentang apa yang PMX boleh buat atau Pakatan Harapan boleh buat untuk gunakan space yang ada. Contohlah, typical UMNO ni dan typical UMNO lately ialah dalam kelemahan-kelemahan pun, tengah buruk pun masih lagi main politik. Kenapa Datuk Seri Rizal tidak diletakkan sebagai esko kerajaan negeri misalnya? Because he doesn't belong in the faction yang tingkat 38 suka. Kenapa dah ada bunyi-bunyi bahawa saudara Rizam tidak mahu diletakkan sebagai esko kerajaan negeri Selangor? Sebab Rizal kawan saya, Rizam kawan Syaril. KJ kempen untuk Rizal, saya kempen untuk Rizam. Tak adalah, bukan kita kata itu sebabnya, tapi point dia saya dengar antara argument
yang menyebabkan Rizal tidak dilantik sama ada sebagai timbalan ketua menteri ataupun sebagai esko kerajaan negeri adalah kerana dia bukan orang Zahid. Yalah, bukan orang Zahid. And then KJ pergi kempen untuk dia. Lagilah kan. Lagi. I think Rizam pun the same. Sebab Rizam mungkin kawan kita, dan juga Rizam adalah supol kepada Tengku Zafrul. Right. Kita boleh balik kepada UMNO dan PH Syarif, but let me just finish the dilemma. So dilema yang kedua political. Satu pilih untuk stick dengan UMNO. Okay lah. Yang kedua dalam UMNO, the few forms of UMNO. Sure. Tapi dilema yang dilema kedua, pilihan kedua adalah go alone. Okay, go alone or go with bersatu. Bersatu kita ketepikan lah. Itu just option yang saya nak tunjuk ya. Tetapi pilihan untuk go alone. Maksudnya tak payah ada UMNO. UMNO ni tak ada nilai tambah untuk menang undi Melayu. Perkasakan PKR dan juga Amanah sebagai parti yang boleh dapat sokongan orang Melayu. Saya fikir itu bukan option yang bijak untuk PKR dan PH kerana apapun prestasi UMNO yang buruk dalam PRN, tapi nak tambah satu lagi lawan selain daripada PAS, I think that's a big risk. UMNO boleh buat kacau. UMNO boleh menjadi pengkritik dan pembangkang yang kuat. Masih ada nilai lah. Masih ada nilai, especially bila dia free. Dan kalau ada pertukaran kepimpinan, they can be a threat. Lagi kurang sokongan Melayu kepada PH. Alright, kita break seketika dan kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod ke-43 Keluar Sekejap. Kita masih lagi mengupas keputusan pilihan raya negeri ni. Tadi kita selesai bincang soal Anwar's Twin Dilemma yang menjadi tesis satu artikel yang saya telah tulis. Dan bagi mereka yang terus baca headline dan maki saya cuma menggariskan pilihan yang ada kepada PMX ya, dan tadi kita telah bincang pro dan cons pilihan-pilihan yang ada untuk PMX itu. Syaril, saya nak pergi pula kepada salah satu daripada faktor yang telah pun dikenal pasti dalam postmortem awal daripada pihak PH dan BN. Dan rata-rata analisa yang saya baca daripada pihak PHBN menyatakan bahawa antara punca kekalahan mereka, dan pernah kita dengar ni dulu zaman Najib, adalah komunikasi. Seolah-olah komunikasi itulah yang menyebabkan mereka mengalami keputusan yang buruk pada pilihan raya. Dan argumennya mudahlah. PN pandai guna TikTok, pandai buat video yang menarik perhatian dan juga emosi daripada orang Melayu. Sebab itu mereka menang ataupun dapat peningkatan sokongan daripada orang Melayu. Syaril, adakah ia masalah komunikasi ataupun adakah ia masalah yang lebih substantif? Maksudnya orang Melayu mungkin tak suka produk yang kau jual ni. Ya. Pertama KJ, sekarang orang Pakatan Harapan tahulah macam mana keadaannya communicate dari dalam kerajaan. Kerana sewaktu dia jadi pembangkang, tak ada pula orang dia sendiri komplain bahawa komunikasi dia lemah. Bermakna memang secara asasnya dalam politik Malaysia, dalam keadaan politik Malaysia macam sekarang, menjadi pembangkang memang lebih mudah dari segi communication. So to be fair to Fahmi Fazil dan yang lain-lain. Sebab saya tahu KJ pun mungkin kurang minat dengan Fahmi. Tetapi to be fair to him, sebenarnya saya kesian dia sekarang ni. Dah jadi kesian. Dah jadi sosok tragis. Okay. Tapi poin saya begitulah. So to be fair, dia disebabkan you duduk dalam kerajaan, memang it's not easy. Because it's easier to attack from the outside. Tetapi poin asal KJ ataupun soalan asal KJ, adakah ini masalah comms ataupun ini masalah produk? Bagi saya ini masalah. Kita admit comms is a problem. Yeah, but comms is it more than that? Yes, I think it's way more than that. Okay. It is way more than that. Dan menyalahkan comms ini, before we talk about what is more than that, menyalahkan comms ni adalah satu excuse lah, satu alasan yang mudah supaya kita rasa macam actually produk kita ni okey lagi, kita ni okey, kerja ni semuanya betul. Disalah tafsir, misunderstood. Yes, daripada kita nak betul-betul tengok tanggapan ataupun realiti sebenar bahawa ini bukan soal salesman ataupun bukan soal the sales pitch, but it is the product itself yang perlu dilihat semula.
Jadi bagi saya, that's definitely more than just comms, and blaming comms is a convenient So shortcut. Balik kepada produk, benda yang saya boleh huraikan sepintas lalu, yang pertama dia adalah produk PHBN ni masih lagi tidak menjadi produk yang menarik kepada orang Melayu. Ya. Ia lebih daripada masalah comms. Ini adalah masalah identiti. Saya sebut dalam artikel saya, ironinya berpuluh-puluhan tahun UMNO yang demonize DAP dan UMNO terpaksa bekerjasama dengan DAP, tetapi tak ada usaha untuk bawa produk yang segar. Maksudnya BN, UMNO, DAP bekerja di lapangan, bukan hanya waktu pilihan raya, tetapi selesaikan masalah rakyat sebagai satu pasukan. That's the product. Tapi tak ada. Mereka bergerak dalam silo. DAP jaga kawasan Cina, UMNO jaga kawasan Melayu. Kecuali dalam PRN adalah saya dengar banyak love story, jentera wanita UMNO kerjasama dengan jentera DAP dan sebagainya. Tapi continue with that. Baru nampak produk dia. Yang kedua, produk-produk daripada kerajaan untuk rakyat, untuk meringankan beban rakyat ni, saya rasa pasti tak cukup lagi. Tak cukup. Dan prestasi kerajaan lah. Prestasi kerajaan tak cukup. Kita mengakui bahawa naratif ekonomi madani adalah a good thing. Tetapi diumumkan late in the day. Lewat. Sangat lewat. So produk bagus tapi lewat. Ya, so produk yang bagus tu perlulah dibawa dengan lebih cepat dan lebih pantas lagi. Dan bukan setakat naratif ekonomi madani saja, bukan setakat NETR, Energy Transition Roadmap. Semua kementerian kena follow up lah. Sekarang ni tak ada apa benda. Saya fikir dalam soal whole of government approach, sekali lagi Datuk Seri Najib punya time is the best example kot. Where the main message of One Malaysia ke or tentang ETP, GTP ke memang disebut oleh semua kementerian dan betul-betul difahami sampai ke bawah. Dalam struktur kerajaan, dalam jawatan awam pun memang dipahami. Saya fikir dalam keadaan sekarang ni, dalam hal madani pun ataupun NETA, is only basically one or two people yang prominent yang bercakap. Adalah rebatch certain program, dia rebatch kepada madani, tapi orang belum nampak lagi apakah sebenarnya produk madani itu selain daripada masalah komunikasi. Dan dalam kerajaan sendiri pun belum betul-betul memiliki ataupun own the brand dan juga the product. Jadi di situ it's definitely more than comms. Definitely more than comms. Okay, Syaril, tapi should we talk juga KJ about other funny and lazy excuses? Such as kalau salahkan comms ni ialah mungkin penyokong-penyokong Pakatan Harapan pindah pada our favourite party UMNO ni. Should we talk about that sekejap? Sebab saya tengok banyak excuse yang diberikan. Contoh orang muda hanya nak KFC. Yang disebut oleh Datuk Nur Jazlan Muhammad dari Johor, dari Pulai. Timbalan Speaker Dewan Negara, Ketua UMNO bahagian Pulai. Dan Timbalan Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Johor. To give him his full grand title. List of titles. So itu antara saya punya favourite alasan lah. Basically yang another way of saying orang muda ni tak pandai lah. Orang muda tak pandai, dia hanya nak makan KFC. So sebab tu dia salah orang muda lah, salah pilih. Apa lagi yang saya tengok, dia Jazlan bukan setakat orang muda undi sebab KFC, dia kata pemuda dan puteri tak buat apa-apa. Dia salahkan pemuda dan puteri. Zaman kita pun sama juga lah. Bila kalah Melaya, pemuda dan saya nak jawab bagi pihak pemuda, sebab saya dulu ketua pemuda dan saya nampak Akmal, ketua pemuda UMNO Malaysia sekarang ni banyak dibantai oleh orang macam Jazlan lah, kata you didn't do anything, pemuda tak dapat sokongan daripada orang muda. Saya dipahamkan semalam mesyuarat Biro Politik pun memang ramai yang balun balun pemuda dengan puteri lah. Pemuda dan puteri. Saya nak bagi tahu, orang muda ni bila dia nak undi, dia tak tengok kepada pemuda dan puteri saja. Kalau pemuda dan puteri terpaksa mengusung bangkai politik, orang tak akan undi. Liability lah, bukan bangkai politik ni mungkin kasar. Beban politik. Tak payah edit bangkai tu, kita strike out. This is why Syaril saya tarik balik. Tuan pengurusi, saya tarik balik. Beban politik, kalau kita terpaksa usung beban politik yang besar yang disebabkan orang-orang lama ataupun orang senior, then how can you blame pemuda dan puteri? Macam mana dia buat program pun orang muda tak akan undi dia.
Tak, saya fikir ni memang dari dululah memang alasan yang digunakan untuk ni bila ada tekanan daripada orang muda ataupun daripada pemuda, ini dia punya main convenient excuse kan. Ya. Apa lagi yang disalahkan selain daripada pemuda tak buat kerja betul, disalahkan Akmal secara spesifik kerana Akmal ada mengeluarkan satu video sebelum pilihan raya negeri yang marah terhadap DAP. Ada satu statement kan, satu kenyataan ataupun satu ucapan daripada seorang penyokong DAP ataupun ahli DAP yang katanya video lama sedikit yang diviralkan semula sebelum PRN yang Bukan lama sangat, video daripada bulan Jun. Bulan Jun lah, jadi tak adalah lama sangat yang diviralkan dan bukan diviralkan, memang viral kerana kata-kata yang tak betul lah yang dibuat tentang kepimpinan orang Melayu dan juga menakut-nakutkan pengundi bukan Melayu tentang kemampuan PAS ataupun perikatan untuk menang di sesebuah negeri. So lebih kurang macam kenyataan Lim Guan Eng tu. Habis apa yang Ketua Pemuda UMNO Malaysia boleh buat? What is he supposed to do? Tapi inilah dah jadi UMNO macam ni. Dia Ketua Pemuda UMNO Malaysia kot. Bila Ketua Pemuda UMNO marah DAP buat statement macam tu ataupun orang DAP buat statement macam tu, orang UMNO boleh marah dia. Orang UMNO boleh katakan Akmal adalah punca kepada kurangnya undi kepada BN. Sebenarnya orang Melayu ni dia tidak undi UMNO bukan kerana apa yang Akmal cakap, kerana Akmal kena marah. Itu sebabnya. Itu pun mungkin yang itu menjadi case study. Dia tidak dia tidak menarik sokongan kepada UMNO disebabkan apa yang Akmal cakap, tapi dia menarik sokongan sebab tak ada siapa yang backup Akmal. The whole party yang bantai Akmal. Silent. Okay. So itulah some of the excuse yang dikeluarkan oleh mereka yang tak boleh terima. Tapi to be fair, ada yang lebih berani. KJ sebut tentang Isham Jalil dan saya fikir ada juga beberapa statement yang menggambarkan lah kesediaan untuk mengakui dan mengiktiraf ada sesuatu yang perlu berubah dalam UMNO. Kita cuma kena lihat lah adakah jangkaan KJ dan saya bahawa in the end nothing really will happen. Adakah jangkaan kita akan tepat ataupun tersasar? So jangkaan saya dengan Syaril masih lagi kekal bahawa tidak ada apa-apa yang berlaku dalam UMNO. Dan hari ini pun kita tengok pengurusi perhubungan UMNO Negeri Perak, Datuk Seri Syahrani adalah pengurusi ketua perhubungan yang pertama yang keluar bahawa Zahid perlu kekal. Dan saya yakin dalam 2-3 hari ini semua akan fall in line lah. Okay Syaril, kita dah selesai bincang pasal UMNO semua ni. Saya nak pergi kepada what next. Sebab saya rasa ramai dah bosan politik. Ramai dah fed up politik ya. Dan walaupun kita ada dua lagi pilihan raya kecil disebabkan kursi almarhum Salahuddin Ayub dikosongkan di Jeram dan juga di Parlimen Pulai, tetapi secara keseluruhannya rakyat dah bosan politik lah saya rasa. Itu mungkin satu. Tapi saya nak cakap sikit lagi pasal politik apa ni? Tak. Kita masih lagi politik. Masih lagi politik. Saya cuma nak kata dalam keadaan di mana rakyat dah mungkin bosan pilihan raya lah dan mereka nak kerajaan, sama ada kerajaan pusat, kerajaan negeri bekerja sekarang ni, saya harap bahawa tidak lagi ada gangguan. Dalam hal ini apa yang saya sebut ni boleh sebab semua tafsirkan KJ ni di pro mana. Okay, so ini mungkin boleh ditafsirkan sebagai pro Madani, tapi tak apalah. No, saya nak bagi tahu sebab apa yang saya nak melihat adalah negara kita maju dan ekonomi kita berkembang. Ini memerlukan political stability. Saya rasa cukuplah. Pilihan raya umum dah selesai, pilihan raya negeri dah selesai, tak perlu ada apa-apa langkah lagi lah, langkah selepas ini. Sebab saya tak nak PMX pula, setiap minggu dia risau akan ada langkah, akan ada move ini dan sebagainya, dan akhirnya ekonomi kita tak ke mana dan kerajaan kita pun tidak tumpu kepada pentadbiran dan dia terpaksa fokus kepada segala drama politik lah. Jadi saya nak cadangkan dan tahap toxic behavior ni masih lagi terlalu tinggi Syaril. Dan kita kena cuba menurunkan suhu politik dengan apa jua cara. Saya ambil contoh hari ni lah. Hari ni toxic behavior ini melibatkan kementerian saya, so saya nak sebut lah. Ada satu video yang tular daripada negeri Terengganu di mana seorang ibu telah pun pergi ke hospital dan dia telah melahirkan anak di hospital dengan C-section. Dia buat video, dia ucapkan terima kasih
kepada kerajaan negeri Terengganu kerana menanggung kos ward dia. Dan selepas itu ada tweet, dan malangnya tweet ini datang daripada pegawai tinggi Menteri Kesihatan yang menyatakan yang menghina, guna perkataan walaun kalau tak silap saya, yang kata ini semua adalah subsidi dari kos ni ditanggung oleh kerajaan pusat. Ya, ini sekali lagi macam isu Felda lah, Anwar dengan Mahyudin tak nak share kredit. Kalau benda macam ni, dua-dua ada sumbangan dia. Of course, ni rakyat biasa je kan. Rakyat biasa. Subsidized healthcare adalah kerajaan pusat punya dasar daripada dulu lagi, bukan PH tapi daripada dulu subsidized healthcare. Tapi di Terengganu ward biasanya subsidized healthcare kena bayar juga ward. Tetapi di Terengganu, di state government dia menampung ward. So dalam hal itu pun nak claim kredit, toxic, panggil orang walaun, dan ada dalam media sosial kata KJ hanya merujuk kepada walaun. Saya walanon pun saya tak setuju. You panggil walaun kepada orang PAS, saya tak setuju. You panggil walanon kepada orang PH pun saya tak setuju. Okay, anyway, macam mana kita nak meredakan suhu? So bila saya cakap pun saya rasa dah stress dah. Ambil blood pressure saya tinggi sekarang ni. Okay, how do we reduce the stress? Macam mana kita nak pastikan bahawa dua-dua belah pihak ni jangan buat benda-benda yang toksik, jangan benda-benda buat langkah-langkah yang tertentu, pembangkang jangan nak buat langkah tertentu, kerajaan jangan asyik serang pembangkang, dan akhirnya no work is done. Okay, saya nak cadangkan syarat. Yang pertama, CSA, Confidence and Supply Agreement, macam Mak Sabri buat dulu. Okay, maksudnya kita ada persetujuan di Parlimen untuk akta, rang undang-undang yang besar macam pembekalan, bajet dan sebagainya. Kita agree. You jangan buat benda-benda yang pelik dalam Parlimen. Okay? In return, sebagai timbal balas, kita akan bagi peruntukan kepada semua ahli Parlimen. Tak kira lah daripada PH ataupun Perikatan Nasional. Yang kedua, kita akan bagi peruntukan yang adil dan saksama kepada semua negeri. Tak kira lah negeri itu ditadbir oleh PH ataupun ditadbir oleh Perikatan Nasional. Dan yang ketiga, ini yang paling kontroversial hari ni lah, Syaril, yang saya nak sebut. Kontroversial, boleh? Boleh. KJ memang paling kontroversial. Tapi cadangan, saya sebenarnya tak setuju dengan cadangan ini. Tapi saya nampak ada orang yang dah mula cakap cadangan tersebut. Okay. Ya? Sebab sekarang ni terlalu banyak tuduhan orang politik di mahkamah. Saya tak kata tuduhan politik, kerana kalau saya kata tuduhan politik, seolah-olah saya setuju bahawa semua ni adalah political prosecution. Mungkin ada merit dia. Tetapi apa kata, saya tak setuju, because to me, if you do the crime, you do the time. But apa kata cadangan yang saya pernah dengar adalah grand amnesty, pengampunan untuk semua. Jadi semua yang ada kes-kes yang datang daripada golongan politik ni, sama ada Mahyudin dah lepas dah, nanti kita akan bincang kes Tan Sri Mahyudin, Lim Guan Eng, ya, siapa lagi, Hamidi, Zahid Hamidi, Sadiq, Wan Saiful, semua amnesty. Lepas ni siapa yang sakau, kita semua ambil tindakan. Tapi yang dok ada kes ni, kita bagi amnesty supaya tak payahlah kita tuduh-menduduh, kata kau ni kluster mahkamah, engkau kluster mahkamah, kau jana wibawa, engkau banglo, engkau 47 ketul Kentucky Fried Chicken, semua amnesty. Saya tak setuju dengan cadangan tersebut, tapi ada yang kata kita bagi grand amnesty. Dan satu lagi, seorang lagi yang termasuk dalam grand amnesty ni, bosku. Yang dah ada kat dalam. Bosku. Amnesty. What's your view? So, can I take the easy one first, the CSA? Okay. Kalau saya fikir KJ, I don't know if I agree with you on the CSA. Sebab saya rasa macam saya sebut tadi awal episod tadi, apa yang diperlukan sekarang ialah kerajaan buat kerja kerajaan, pembangkang buat kerja pembangkang. Kerajaan mentadbir sebagai sebuah kerajaan dan bukan pergi berkempen tiap-tiap hari mengutuk opposition. Dan opposition pun mainlah peranan sebagai pembangkang yang berhemah dan berkualiti, bukan cuba buat apa-apa langkah. CSA ni apabila tidak cukup majoriti, apabila majoriti terlalu nipis, ataupun sepatutnya bila tak ada majoriti lah. Bila ada majoriti, sepatutnya the system will function kalau kedua-dua memainkan peranan masing-masing. Jadi saya fikir CSA ni mungkin superfluous dan tak perlu
untuk menjamin kestabilan, andai kata kedua-dua main peranan masing-masing. Peruntukan untuk semua ahli parlimen? Peruntukan untuk semua ahli parlimen itu soal prinsip yang saya memang sokong daripada awal lagi. Dan saya ingat siapa-siapa yang demokratik believe in that. So benda ni bukan soal kestabilan tak kestabilan, you should give money. Peruntukan yang adil dan saksama kepada negeri-negeri? Yes. Jangan asyik serang kata okay, kerajaan pusat tak bagi duit, itu serangan daripada kerajaan negeri. Lepas tu kerajaan pusat kata kau tak reti nak buat kerja sampai hari ni macam teh tarik. Work together lah. Work together. Kalau perlu buat serangan-serangan politik, because we've been in a game, you can still do that but still give the money, right? I mean, we understand. Kita bukan macam duduk dalam La La Land, kita rasakan semua akan jadi friendly. Faham akan ada serangan politik, tapi dalam ada serangan politik tu adalah kesaksamaan dari segi peruntukan, kerana ini semua akan turun kepada public, rakyat, tak kira siapa yang diundi kan. Jadi dalam konteks itu saya fikir tak perlu CSA, tak perlu apa-apa yang radikal pun, just buat peruntukan yang adil saksama. Anyway, bukankah orang-orang Pakatan Harapan terutamanya yang demokratik, so they should support this as a matter of principle, right? Yang ketiga, yang paling controversial, Grand Amnesty. Your Grand Amnesty plan. Not mine. Okay. I heard somebody. You heard somebody. So dia kata tolong bangkitkan benda ni di KS lah. Okay. Saya tak pasti adakah ini yang public mahukan, adakah ini yang rakyat mahukan. Kadang-kadang kita kita di luar politik sekarang ini kan, tetapi kita pernah berada dalam the political class, and in some ways we are still in it. Kita selalu dituduh sebagai geng elit, sebagai establishment, sebagai mereka yang ada layanan istimewa, tone deaf. Saya fikir kalau dijadikan Grand Amnesty seperti ini, seolah-olah mengesahkan bahawa nombor satu, ada pertuduhan politik to begin with, because you had to give amnesty, suggest that. Ataupun you are saying different rules akan apply untuk different people. Maknanya kalau you duduk dalam keadaan politik ni, you buat apa besok akan ada peluang untuk mendapat layanan berbeza daripada rakyat biasa. Saya fikir, saya faham logik untuk kestabilan politik itu, tapi it should not be something yang kita buat secara mudah, kerana bukan ini suara rakyat. Kalau ini yang saya tak fikir kita ada hak untuk mengatakan, menzahirkan keputusan PRN ni adalah mereka mahukan semua kelompok ahli politik untuk stop attacking each other. I don't think that's what the public is saying in terms of court cases dan sebagainya. That's not what the public is saying. Right? Cuma cadangan ini mungkin mengambil iktibar peristiwa yang sangat-sangat memecah belahkan sebuah negara, sebuah masyarakat. Bukan perfect analogy, dan jangan menggunakan ini sebagai apple to apple, tetapi truth and reconciliation selepas apartheid. Yang telah menjadikan negara Afrika Selatan sangat-sangat divisive. Dan boleh dikatakan walaupun kita tidaklah sama dengan apartheid, tapi negara kita sangat divisive pada hari ini. Itu tak boleh ditolak. Tapi saya fikir, dan yang menjadi subtext kepada divisiveness ini, selain daripada 3R, selain daripada isu politik juga, adalah satu permainan pertaruhan tinggi, high stakes game, di mana politician ni melihat kebebasan mereka berada di dirisikokan. So bila kita keluarkan semua ini, maka orang tak main lagi isu soal nak masuk penjara dan sebagainya. Saya faham. Sebab itu saya kata saya secara peribadi tak setuju, tapi saya kata bincang juga hari ni. Sebab ada yang kata Grand Amnesty untuk semua. Kalau nak, sebab saya tengok Mahyudin sebagai contoh, Tan Sri Mahyudin dibebaskan oleh mahkamah. Bukan digugurkan kes itu ataupun ditarik kes itu oleh Peguam Negara, tapi dibebaskan oleh mahkamah. Ada yang mula kata ini adalah alasan nanti untuk buat benda yang sama untuk Datuk Zahid. Walaupun kes kaedah dia lain, untuk Datuk Zahid mungkin nak gugurkan pertuduhan oleh AGC. Mahyudin bukan AGC, Mahyudin Badan Kehakiman yang buang kes tu. Tetapi dah mula kita dengar bahawa ini adalah peluang untuk kita balancekan balik. So saya rasa kalau kita nak conclude, dan I go with you Syaril, saya rasa kita kena menghormati rakyat, dan kalau rakyat beranggapan bahawa prinsip dia, if you do the crime, you do the time, then okay lah. Cuma we have to talk about it. I think it's fair to talk about it, dan ia lahir daripada kemahuan kita untuk divisiveness tu kurang. I just don't think this is the medicine lah. Sebab the source of divisiveness, punca ketidakstabilan ataupun perpecahan dalam negara ini jauh lebih mendalam daripada hanya kes-kes mahkamah membabitkan kepimpinan politik.
Okey, mungkin kita break seketika dan kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke Keluar Sekejap. KJ, kita dah sentuh banyak tentang parti PH, tentang Barisan Nasional, dan dalam analisa kita banyak menggambarkan bahawa Perikatan Nasional is the happier lah of the two dalam prestasi pilihan raya negeri, dan kita dah analisa panjang tentang perkara itu. Pun begitu, saya fikir untuk balance kita juga perlu analisa dan lihat sama ada dalam kegembiraan ada juga kekecewaan. Dan juga kekhawatiran, terutamanya bagi parti PPBM, Parti Bersatu. Kerana tidaklah seperti mana UMNO yang sedang diganti sekarang ni oleh PPBM, tetapi tidak juga berjaya dengan cemerlang-cemerlangnya. Mereka bertanding kerusi, menang 40, kalah 41. So just under 40%, under 50% win ratio lah. Berbanding parti PAS yang menang 83% win ratio daripada kerusi yang mereka bertanding. Jadi semakin lama semakin jelas bahawa parti PAS bukan hanya yang membawa sokongan akar umbi, jentera akar umbi, yang sudah lama kita cakap tentang kemampuan atau kehebatan PAS di situ, tetapi lebih daripada itu, dari segi populariti dan kebolehmenangan, PAS juga dilihat lebih menyumbang ataupun lebih menyinar daripada PPBM. Mungkin PPBM mengharapkan bahawa boleh menang Selangor, dan kalau menang Selangor, Azmin ataupun wakil PPBM yang jadi Menteri Besar. But right now they don't hold any states, hanya dimenangi oleh sama ada Barisan Nasional, Pakatan Harapan ataupun PAS lah, melalui Terengganu, Kelantan dan Kedah. Jadi di sini mungkin pandangan KJ, what is the way forward untuk PPBM? Adakah mereka berterusan menjadi semak dan imbang kepada PAS yang dilihat lebih sayap kanan? Mungkin itu yang cuba dibawa. Ataupun dia hanya menjadi pelengkap? Ataupun dia tunjukkan personality tertentu yang mungkin lebih nasional berbanding dengan PAS? Contoh Muhyiddin, Azmin, Hamzah. Okey, pertamanya saya melihat Bersatu ataupun PPBM, dia mempunyai tugas yang lebih berat daripada PAS. Ini bukan saya nak menafikan kemenangan PAS, ya. Tapi PAS memang menang di kubu tradisi mereka, the Malay Belt ataupun the Malay North Eastern Belt, right. Ya. Tapi Bersatu dia dihantar untuk pergi ke kawasan-kawasan pantai barat, kawasan-kawasan mixed constituency. So bagi saya, contoh kemajuan ataupun peningkatan sokongan di Selangor sebagai contoh adalah satu kejayaan bagi Bersatu, walaupun dia tak dapat menang negeri, right. Ya, Bersatu diejek sekarang ni sebab dia tak ada menteri besar. Ya, tetapi saya boleh melihat bahawa itu adalah satu kejayaan bagi mereka. Yang kedua, ingat tak apa yang Sanusi kata? Dia kata ya, kita bersama dengan Bersatu sebab saya tanya kenapa bukan PAS yang menjadi ketua pembangkang. Yeah. Dia kata rakyat belum boleh terima orang PAS mainkan peranan tu. So dia bukan pelengkap, tapi dia frontman secara. Dia frontman. Tapi mungkin dia tahu dia frontman yang agak fragile, yeah. Sebab dia tak ada sokongan dan PAS pegang sokongan tersebut. Tapi dia pun tahu dia ada value. Dia ada wajah dia. The face is Bersatu. Kalau the body is PAS, the face is Bersatu. So dia akan leverage nilai tersebut. Yang ketiga, dia sekarang ni Bersatu. Dia ni Bersatu. Bersatu ada peluang yang sangat-sangat baik untuk menunjukkan bahawa mereka boleh menjadi pembangkang yang hebat di Selangor. Ya. Sebab antara benda yang selalu disebut tentang PN ni adalah bahawa PN dan kerajaan-kerajaan di bawah PN, contohnya di pantai timur, di kawasan utara dan sebagainya, ini hujah PH lah. Incompetent, tak boleh nak buat kerja, tak boleh nak selesaikan masalah air dan sebagainya. So bila dah ada 22 ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor, dan saya menjangkakan Datuk Azmin akan jadi ketua pembangkang, dia boleh tunjuk di Selangor dengan 22 lawan berapa, 34, bahawa they are opposition to reckon with. Dan kalau dia main dia punya strategi betul-betul,
maka I don't think this is the end of Bersatu lah. Tapi saya setuju dengan Syaril dari segi observation yang umum, PAS adalah pemenang terbesar, tenaga besar sekarang ni dalam PN, but not all is lost for Bersatu. For Bersatu. Okey, mungkin melangkaui Bersatu, Perikatan Nasional secara keseluruhannya, kita cakap mereka menang dan gelombang lebih memihak kepada mereka dari segi kerusi yang mereka menang dan sebagainya, state yang dia menang clean sweep dan sebagainya. Tetapi juga timbul persoalan, bagaimana haluan dan jalan untuk mereka menang Malaysia. Dan di sini muncul, selain statistik yang kita dah tengok 70%, whatever lah, 60%, 70% pengundi Melayu menyokong Perikatan Nasional, hanya 30% yang sokong Pakatan Harapan. Tapi on the flip side, hanya 1-2% bukan Melayu yang sokong PN. China saya rasa 1-2% saja. If that. Right? India saya nampak ada peningkatan sikit. 3-4%. Mungkin marginal lah, tapi China 1-2% if at all. Jadi kalau glass half full, maknanya kita optimistik bagi pihak Perikatan Nasional, bermakna they only need, if they maintain 70% pengundi Melayu ni, they only need about 10% of non-Malay votes to probably win it dalam PRU 16. Jadi kalau dia nak ambil pendekatan yang optimistik lah. Dan untuk Malaysia, sama ada jadi tak jadi itu nombor 2. Untuk Malaysia saya berharap mereka buat begitu, iaitu datang lebih ke tengah dan lebih untuk menang pengundi selain daripada pengundi tegar mereka. Sebab itu saya sebut peranan yang akan dimainkan oleh pembangkang di Selangor sangat penting. Sebab di Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan, dia nak tunjuk dia boleh buat sesuatu untuk masyarakat yang majmuk terhad. Sebab memang masyarakat kat situ majoriti adalah Melayu. That's why they have no pentas untuk menunjukkan. Semua tumpuan sekali lagi di Selangor untuk 4 tahun yang akan datang. Syaril, boleh tak sebab dah lama hari tu kita bincang sikit lah soal MVP ni. Tapi dah lama kita tak bagi secara rasmi MVP. Jadi saya rasa last episode tu honorary mention je lah. Honorary mention calon-calon MVP. Saya rasa hari ni kita nak bagi MVP lah. Sebab hari tu kita ada bincang beberapa sosok untuk MVP. Tapi setelah kita fikir secara mendalam siapa yang patut diberikan most valuable politician, dan dalam hal ini most valuable ni betul-betul dia pemenang yang paling besar. Saya rasa MVP bagi pilihan raya negeri ni lah, dan juga untuk episod ini tidak lain tidak bukan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu, yang telah mencatatkan kemenangan 32-0. Saya rasa no doubt lah. Semua bagi tumpuan kepada Panglima Sanusi. Tetapi akhirnya yang dapat telurkan lawan adalah Samsuri. Dan bila kita tengok feedback daripada pengundi Terengganu, sangat-sangat menghormati, sangat-sangat sayang kepada Dr. Samsuri. Dan kalau Sanusi curi headline, yang sebenarnya buat kerja secara senyap-senyap, PhD dalam kejuruteraan mechanical, dan ada hubungan baik dengan golongan ulama dan sebagainya, I've long maintained that Samsuri adalah a rising star. Do you think saya setuju, dan kita bagilah kita tahniah kepada Yang Berhormat MVP kepada Datuk Samsuri. Alang-alang bercakap tentang Dr. Samsuri ni, long term, adakah KJ merasakan dia akan jadi Presiden PAS? Kerana aura. Tapi PAS ni banyak dia punya internal juga ni. Tengok dekat Kelantan kan, banyak dia punya internal juga. Kita tak ada masa untuk bercakap tentang hal tu sekarang. Tetapi kalau berbalik pada analisa asas kita lah, iaitu PAS memerlukan undi non-Malay ni. Kalaulah tak banyak pun, kalau 10%. Kalau ada peluang ni memerlukan figura-figura tertentu lah, menunjukkan ada keterampilan dan kemampuan yang selain daripada golongan yang didominasi oleh Tuan Guru Haji Hadi ni. So I think dividen politik daripada kepimpinan politik Haji Hadi sudah pun maksimum ataupun hampir maksimum. Yang ekstra ni akan datang daripada figura seperti Sanusi yang dilihat lebih otentik, tetapi juga daripada figura seperti Samsuri. Dan perasan tak, walaupun kita tak nak deep dive PAS kali ni, mungkin kita buat episod lain, PAS sanggup memberi jawatan Ketua Pentadbiran Negeri
kepada teknokrat di Terengganu, kepada non-ulama di Kedah dan juga kalau tak silap saya di Perlis. Ya. Right. Tetapi di Kelantan dia masih lagi bagi kepada Datuk Panglima Perang Huzur Ustaz. So di situ PAS main satu strategi yang menarik. Yeah. Dia jaga base Kelantan, dia tahu memang pengaruh alim ulama ni besar. Okey, mungkin internally dia kata okey, yang ini kita masih bagi kepada ulama. Yeah. Tapi yang lain kita nak kena kembangkan acceptability, penerimaan kita. Yeah. Dan kita tonjolkan yang lain, figura-figura yang lain. Dan itu signal satu parti yang comfortable with themselves lah, yang dia boleh buat kerja-kerja macam tu. Maybe some other parties dia lebih paranoid, takut bayang-bayang. Okay, Syaril, alang-alang kita cakap pasal Kelantan ni, saya nak menarik perhatian kepada, sebab kita nak balance, saya nak menarik perhatian kepada satu keputusan di Kelantan, iaitu di Don Kota Lama. Ramai yang fokus kepada landslide Kelantan, Terengganu kosong, Kedah dan sebagainya, tapi dia tak tengok kepada kemenangan yang berlaku di Kelantan, walaupun satu tu Syahabudin yang menang di kawasan Galas ya, di Gua Musang, kawan kita. Tapi itulah okey lah sebab ramai masyarakat orang asli dan sebagainya dan dia memang incumbent. Tetapi apa yang telah berlaku adalah kemenangan di Kota Lama, di Kota Baru kalau tak silap saya, ya, di Bandar Kota Baru. Dan ini boleh menjadi model kepada PH. Ya, boleh menang di kawasan Kota Lama, di Kelantan, di kawasan Bandar Kelantan. Dr. Hafizah Mustaqim, dia adalah pemenang. Dan saya sifatkan yang dua faktor kemenangan. Satu, Kota Lama ni ada pengundi Cina yang agak besar lah untuk Kelantan, about 30%. So itu memang bantu. Ya, mungkin mereka undi Pakatan Harapan dan bukan daripada PN ataupun PAS. Tapi Dr. Hafizah ni, dia sebenarnya adalah doktor yang banyak menyumbang di peringkat masyarakat dan pernah dinobatkan sebagai tokoh wanita Saidatina Zainab binti Khuzaimah, gelar tokoh wanita Kelantan 2015, dan beliau ada klinik perubatan di Kota Baru, dikenali sebagai doktor rakyat. Ya, so kalau dia boleh buat upset di Kelantan, walaupun Kota Lama ni macam saya sebutkan tadi, bandar, ada ramai pengundi Cina, saya rasa dia boleh jadi model kepada Pakatan Harapan untuk menjadi lebih kompetitif di kawasan-kawasan kubu PN ataupun PAS ni. Saya fikir analisa tu tepat, KJ. Dan sebelum cakap tentang Pakatan Harapan, saya tertarik di kawasan tempat saya pernah bertanding dan jadi ketua muda dululah, di Kuala Langat, Sijangkang, yang mana kemenangan besar oleh penyandang Dr. Yunus, Pesuruhjaya PAS Selangor, ke atas calon Barisan Nasional, majoriti dalam tak silap saya lebih 11,000 di Sijangkang itu. Dr. Yunus ni sama macam lebih kurang profil seperti mana yang KJ katakan di Kota Lama. Ada ialah doktor perubatan. Ramai yang kata saya sunat pun dengan Dr. Yunus, ada yang cakap macam tu. Maknanya memang ada sentuhan lokal di setengah tempat macam tu, termasuk kawan kita Rizam yang juga kalau ikut demografi di Selangor, di tempat-tempat lain memang guyup, tak boleh menang. Tetapi dia berjaya menang walaupun kawasan 85% Melayu, disebabkan faktor lokal dan kemampuan dia mendekati masyarakat. Now, but the problem with this approach, KJ, kalau tanya saya, ialah how scalable is it? Kan mungkin ada tempat-tempat tertentu where you have figures yang boleh buat kerja macam ni. Tetapi untuk menjadi satu strategi keseluruhan Pakatan Harapan, berapa ramai Dr. Hafizah yang ada di Kelantan untuk PH? Jadi yes, in tactical scenarios boleh buat kena begitu. Kena rajin carilah. Mungkin takkanlah dia seorang saja. Sure. Ya, tapi kena cari yang macam tu dan yang suka PH. Ya, yang suka so PH. Mungkin tak ramai, mungkin tak ramai, dan yang ada tu perlu diperkasakan. Ya, mungkin satu pendekatan yang unik untuk setengah tempat yang localized factor tu lebih besar daripada nasional. Ya, ataupun develop mereka sebagai parti kader. Mungkin ada seorang yang sekarang ni tengah sebagai contoh, ya, doktor ataupun jurutera tempatan di Bacok yang sebenarnya tak ada pegangan politik pun, tapi dia identify him, they groom him, dia bagi peluang kepada dia dan akhirnya dia setuju untuk jadi calon Pakatan Harapan dan dia boleh menjadi calon tempatan yang hebat.
Ini sebahagian daripada political grooming. Yes. Macam yang saya buat dengan Syaril lah. Oh yeah? Okay, okay. Did we get anywhere? No, not yet. Not yet. We'll get there. Okay. Okay. So itu yang saya nak tarik perhatian berkenaan dengan Kota Lama Dr. Hafizah. Tapi KJ cakap tentang Dr. Hafizah ni, calon wanita kan? Ya. Tadi off air KJ pun ada katakan beberapa isu tentang the lack of women candidates dalam PRN ni. KJ dah buat kajian sedikit. Yeah. How bad is it? Tak ada parti utama pun yang mencapai 30% calon wanita. Kecuali mungkin muda lah. Muda agak muda tinggi ya. sikit. Ya. Tapi malangnya muda, yalah keputusan dia begitu. Tapi at least they try. Ya. At least they try. Saya rasa PH pun tak sampai 30%. Dan dalam pembentukan kerajaan negeri juga kita tengok ya, tadi walaupun kita bagi MVP kepada Dr. Sam, Dr. Samsuri, satu benda yang kita boleh mungkin highlight adalah kerajaan negeri Terengganu tak ada seorang pun exco wanita. Adun wanita ada. Adun wanita kalau tak silap saya Syaril ada seorang tapi tidak dilantik sebagai exco. Apa salahnya lantik dia sebagai exco, jaga saya tak nak typecast lah, jaga you know whatever portfolio, tapi tak dilantik pun. Tapi yang juga sedih, kalau Terengganu sedih sebab tidak ada representation wanita dalam majlis mesyuarat kerajaan negeri. Pulau Pinang. Oh, ni progressive state. Progressive state daripada 10 exco seorang saja. Seorang saja exco wanita. Itu pun ialah wanita adun daripada DAP yang diminta untuk jaga portfolio sosial, termasuklah hal ehwal wanita. So saya nampak bukan hanya PN yang lemah dalam hal ini, tapi we have to say PH, even Penang state government is not being progressive about this. Yeah. Mungkin dalam satu episod yang berbeza kita boleh cakap tentang pelibatan wanita KJ dalam politik secara keseluruhan, because I think this is a big issue yang kita boleh panggil juga, dan kita juga pernah bukanlah dituduh dalam hal ini, tapi kita pun terbabit dalam banyak panel. Panel ni adalah panel-panel yang semuanya lelaki. Sebab setakat ini jemputan kita hanya seorang saja wanita. Amira Aisyah. Dan saya rasa we have to improve ourselves also. We should as well. Must improve ourselves also. Yeah. Okay, I think dah banyak dah tu. Ya. Dah sejam lebih. Mungkin ada sikit lagi yang bukan politik yang mungkin boleh bincang sekejap KJ. Okay. Saya tertarik dengan pengumuman KWSP. Pengumuman KWSP tentang pendapatan mereka separuh pertama tahun 2023, di mana income pelaburan, investment income mereka naik hampir 40% ke 33.19 bilion. Dan yang menariknya adalah 61% daripada income pelaburan ini datang daripada pelaburan antarabangsa, walaupun pelaburan antarabangsa hanya 38%. Maknanya pelaburan antarabangsa 38% tetapi income-nya 61% penyumbang. Dan benda ni menarik ataupun penting untuk kita rekodkan di sini, kerana ingat tak KJ waktu bulan Mei 2023 Datuk Sri Anwar PMX mengatakan hasrat beliau untuk melihat bahawa EPF KWSP melabur 70% pelaburan mereka dalam domestik. Saya nak buka satu lembaran baru KJ dalam hal ini. Kita tak sebut waktu bulan Mei punya episod tu. KWSP ni memang dah politisasi banyak. Tapi without being political, and I'm not trying to be political here, KWSP adalah bukan duit kerajaan. Dia bukan duit fiskal. Dia adalah duit pencarum. Ahli. Sama juga untuk LTAT. Sama juga untuk PNB. This is not government money. This is our money. Bukankah menjadi mandat dan tanggungjawab kepada fund managers, whether you are PNB, LTAT, EPF, Co-op even, untuk melabur benda yang you rasa akan bawa pulangan paling bagus untuk you punya pencarum ataupun your shareholders lah, whatever, your unit holders. Dan bukan untuk menggunakan vehicle Glicks ini untuk hal lain, takut tentang ringgit dan sebagainya. Saya rasa benda ni kita perlu tegas, dan kerajaan perlu sedar dan rakyat perlu sedar bahawa tanggungjawab all these entities bawa pulangan yang terbaik, bukannya hal-hal lain. Yes, tetapi saya rasa dana-dana ini, fund-fund ini juga ada kepentingan nasional, Syaril.
Okay. Maknanya kalau kepentingan nasional itu tidak sangat menjejaskan pulangan untuk ahli ataupun pencarum mereka, saya rasa ada juga national interest yang perlu dipenuhi oleh dana-dana ini. Kalau kita ambil contoh secara the most radical example lah apa yang Cheryl kata tadi. Ya. Sekarang ni kalau kita tengok pasaran modal kita, terutamanya pasaran equity kita, memang tak penarik langsung. Ya. Saya rasa they can remove more than 30%, more than 40%. Overseas kan KWSP almost 40% overseas. Of the, yeah. I think kalau dia boleh move 70%, dia nak move 70% overseas. Kalau ikut matlamat syariah lah. To maximize return. To maximize return. Tapi saya rasa masih ada kepentingan nasional. That would hit our equities market hard. Sure. That would hit our ringgit hard. So dalam hal ini saya setuju bahawa yes, keutamaan dari segi aulawiyat dia mungkin pulangan untuk pencarum. Tetapi saya rasa kalau semua fund kita buat begitu dalam keadaan hari inilah, they will leave and that will have detrimental effect on not just pasaran modal kita tapi juga kepada ringgit dan juga kepada rantaian ekonomi kita. Sedikit respon pada apa yang pesanan KJ itu, I think that's fair push. Cuma kenapa saya bangkitkan ini, kerana saya tak tahu KJ tahu ke tidak, dan mungkin kat luar yang dalam pasaran ini akan tahu, ada syarat ataupun kekangan kepada kebolehan dana-dana ini melabur di luar. Ya. Because takut tentang ringgit. Ya. Dan saya nak sebut bahawa kalau saya tengok statistik kat sini, jangan kita miss the forest for the trees lah bahasa Inggeris katanya. Kerana average monthly volume of interbank transactions, maknanya yang keluar masuk for interbank transactions for foreign exchange market, adalah lebih kurang 51 bilion tiap-tiap bulan. So there is memang 51 billion movement anyway. Kalau KUAP, kalau PNB, kalau EPF, kalau Khazanah sekalipun nak invest 1-2 bilion dalam syarikat di luar untuk pulangan yang terbaik kepada pencarum dan sebagainya, I think they should be allowed to do that. Tapi semata-mata kita risau sangat, bank negara mungkin terlalu risau terhadap kedudukan ringgit, dia ambil shortcut untuk menghalang ataupun menyusahkan dana-dana ini mencapai pulangan pelaburan yang terbaik. So imagine if you are a CIO of one of these entities, right? On this fund, CIO of whatever lah, Altat ke PNB ke apa, you want to invest in the best deal. And you're missing. I give you an example KJ. Siapa yang follow stock market ni akan tahu Nvidia. Nvidia punya share price ni naik maksimum lah, gila-gila lah. Ni chip untuk AI. Chip untuk AI ni, Nvidia ni, it went up so much. I'm sure lah some of these entities punya CIOs and their investment teams would have wanted to invest in Nvidia. Maybe they did. Maybe they wanted to, but they couldn't because bank negara tak bagi ataupun MOF takut duit keluar. When actually the issue about ringgit lebih mendalam daripada stop orang to invest. Jadi that's my concern. Dan saya fikir dari segi soal keadilan and justice for the unit holders ataupun rakyat juga have to be careful. Supaya tidak kita dalam risau tentang objektif lain yang KJ tegaskan itu, saya setuju. Tidak juga kita terlalu kurangkan mandat utama sebenarnya entiti ini. Okay. Saya rasa cukup di situ. Alright. Banyak yang kita hidangkan pada kali ini. Dan kita ucapkan terima kasih. Saya rasa untuk episod yang akan datang kita boleh move on lah daripada Pilihan Raya Negeri ni. Kecuali ada apa-apa menarik. Malam ni katanya ada postmortem oleh Pemuda UMNO. Baru saya kata kecuali ada apa-apa yang menarik daripada PWTC ataupun WTC. Tapi jangkaan saya UMNO akan buat tak tahu. Terima kasih.